Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan mulakan perbincangan bab 15 dengan tajuk 15.1 iaitu sistem pembiakan manusia. Okay, bagi tajuk ini, standard pembelajaran yang kita akan capai adalah untuk mencirikan anatomi bagi sistem pembiakan lelaki dan yang kedua dapat mencirikan anatomi bagi sistem pembiakan wanita. Okay, kita lihat dulu anatomi bagi sistem pembiakan lelaki. Okay, sistem pembiakan lelaki mempunyai dua bahagian iaitu bahagian luar yang terdiri daripada zakar dan skrotum. Manakala bahagian dalam terdiri daripada testis, kelenjar prostat, vesikel semen, vas deferens ataupun salur sperma, epididymis dan juga tubul semiferus. Okey, rajah menunjukkan bahagian-bahagian dalam sistem pembiakan lelaki. Okey, kita mulakan dengan bahagian luar dahulu. Okey, pada bahagian luar terdapatnya zakar yang kaya dengan tisu lembut dan juga salur darah. Fungsi zakar adalah untuk memancutkan sperma ke dalam faraj. Okey, bahagian luar yang kedua kita ada skrotum iaitu kantung yang memegang dan melindungi testis. Okey. Di dalam testis terdapat kira-kira 1000 tubul semiferus yang merupakan tubul halus tersusun dalam lingkaran yang padat. Tubul-tubul semiferus ini kemudiannya akan bergabung membentuk epididymis yang terletak di luar testis. Okey, testis yang berada dalam pundi skrotum akan menghasilkan sperma iaitu sel gamit jantan dan juga menghasilkan hormon seks sekunder. Okey, kemudian testis ia menghasilkan sperma dan sperma tadi akan disalurkan ke uretra dari testis melalui vas deferens ataupun ductus sperma. So fungsi ductus sperma adalah untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, dan kemudian kita ada kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat adalah kelenjar yang merembeskan bendalai putih bagi mengaktifkan sperma untuk membantu pergerakan sperma. Dan pada organ pembiakan lelaki terdapat juga vesikel semen yang akan merembeskan bendalai jernih dan pekat serta membekalkan nutrien kepada sel-sel sperma. Jadi gabungan sperma dari testis kemudian juga rembesan dari vesikel semen serta rembesan dari kelenjar prostat kemudiannya akan membentuk air mani. Okey, dan uretra akan menyalurkan sperma dan air kencing keluar dari badan. So kalau kita lihat di dalam testis yang terdiri daripada 1000 tubul seminiferus, kita lihat kat dalamnya ada banyak tubul-tubul seminiferus yang berfungsi untuk melakukan proses spermatogenesis iaitu pembentukan sperma. So di dalam tubul inilah sperma-sperma dihasilkan. Kemudian sperma tadi akan dihantar ke epididymis, yang akan kemudiannya menyebabkan sperma tadi matang sebelum dihantar melalui ductus sperma atau vas deferens ke luar. Okey, di dalam buku Bioskop muka surat 272 ada jadual yang menunjukkan struktur-struktur organ pembiakan lelaki serta fungsinya.
Okey, dimulakan dengan zakar, fungsinya adalah untuk memancutkan sperma ke dalam faraj, skrotum yang akan melindungi testis, testis yang akan menghasilkan sperma dan hormon testosteron, kelenjar prostat yang akan merembeskan bendali putih untuk membantu pergerakan sperma, semen, vesikel semen merembeskan bendali jernih dan pekat serta membekalkan nutrien, ductus sperma ataupun vas deferens yang menyalurkan sperma ke uretra dari testis. Uretra akan menyalurkan sperma ataupun air kencing keluar dari badan, dan di dalam testis terdapatnya tubus seminiferus sebagai tempat spermatogenesis, dan epididymis adalah tempat di mana sperma tadi akan menjadi matang. Okey, itulah bahagian-bahagian dalam sistem pembiakan lelaki. Okay, kita pergi pula pada sistem pembiakan wanita yang terdiri daripada uterus, tiub fallopian, ovary, cervix dan juga faraj. Okey, so itu bahagian-bahagian yang terdalam sistem pembiakan wanita. Okay, kita lihat struktur, ciri dan fungsi-fungsi bahagian pembiakan wanita. Okay, kita mulakan dengan uterus. Uterus merupakan organ berongga dan berotot, mempunyai dinding yang tebal dan berfungsi sebagai tempat embrio menempel dan berkembang. Dinding uterus ini dilapisi tisu endometrium yang bermukus serta kaya dengan salur darah bagi membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Jadi kalau embrio menempel, dinding endometrium ini akan dikekalkan ketebalannya untuk membekalkan ataupun menyokong perkembangan embrio tadi. Okey, bahagian kedua kita ada tiub fallopian, iaitu salur berotot nipis yang menghubungkan ovary dengan uterus. Okey, tindakan cilium yang melapisi dinding bahagian dalam, okey, serta peristalsis pada otot tiub fallopian akan membantu pergerakan usid sekunder ataupun embrio ke uterus. Jadi tiub fallopian tu dia ada banyak cilium, okey, cilia-cilia, okey, yang akan menolak usid sekunder kita bergerak dari ovary ke bahagian uterus selain daripada tindakan peristalsis. Kemudian ovary, okay, terdiri daripada kiri dan kanan. Kita ada sepasang, okay, bahagian kiri dan bahagian kanan, dan ovary ini akan menghasilkan ovum, okay, iaitu sel gamet betina. Selain daripada itu, ovary juga berperanan untuk merembeskan hormon seks sekunder perempuan iaitu estrogen dan juga progesteron. Okey, bahagian keempat, organ pembiakan wanita, cervix, merupakan bukaan sempit uterus yang merembeskan mukus untuk membantu sperma berenang ke tiub fallopian. Ia merupakan tisu berbentuk silinder yang menghubungkan faraj dengan uterus. Okay, faraj pula adalah laluan untuk sperma memasuki cervix dan seterusnya ke uterus. Laluan darah haid ataupun darah haid tadi dan kelahiran bayi juga berlaku melalui faraj. Okay, hujung tiub fallopian terdapat beberapa unjuran seperti jejari yang akan mengelilingi ovary dan dikenali sebagai fimbria. Okay, tindakan fimbria membantu pergerakan usid sekunder ke dalam tiub fallopian. Okey, itulah sahaja sistem pembiakan wanita yang terdiri daripada uterus. Okey, uterus. Kemudian kita ada tiub fallopian, ovary, cervix dan faraj.
Okey, so kita akan sambung perbincangan dalam tajuk 15.2.